Untuk kereta Jetta, apakah brake kit yang korang boleh upgrade? Nak tahu? Teruskan menonton. Cerita dia macam ni, masa bulan 3 hari tu, tahun 2021, aku masuk track day lah untuk kereta Jetta aku ni, stok aja kan. Tapi bila kita tengok kereta-kereta mahal ni, main late braking apa semua kan, 50 meter dan nak sampai dekat Seleko U-turn yang 180 darjah tu, yang dekat 360 darjah punya U-turn, 50 meter dan nak sampai Seleko tu, barulah dia orang break. Masa aku buat dalam 150 meter baru break, dekat Seleko tu, nyari terbabas. Sebab brake kit yang ada pada kereta Jetta aku tu masa tu stok. Masa ni pun stok juga, belum upgrade lagi. Nantilah sibuk beli kamera je kan. Bila aku tanya dengan geng Jetta ni, dia orang kata salah satu benda yang aku kena upgrade untuk main late braking, nak dapatkan 50 meter baru break tu, korang kena upgrade korang punya brake kit. Well, bila aku buat research dan aku tanya-tanya lagi dengan dia orang-orang lama ni, dia orang kata brake kit yang aku boleh upgrade yang dia orang suggest lah adalah Brembo F50. Daripada manakah asalnya Brembo F50 ni? Well, pada asalnya dia orang design Brembo F50 ni dan kebanyakannya digunakan oleh Nissan GT-R, R32 dan juga R33. Tapi disebabkan dia punya performance yang baik, maka ramailah yang mencari brake kit ni. Dan bila menjadi famous, banyaklah demand. Bila banyak demand, harga pun naiklah. Berapakah harganya pada masa sekarang ni? Tahun 2021 ni lah kan, harga dia antara 2,000 hingga 2,500. 2,500 tu, 2,000 hingga 2,500 tu apa yang kita dapat yang termasuk dalam package ni? Dia ada, tak silap aku, ada 5 item, tak silap aku. Dia ada rotor, dia ada caliper, dia ada braided wire tu, braided hose, supaya tahan panas kan, ambil performance punya lah. Lepas tu dia punya brake pad, so ada 4 item di situ. Oh, lagi satu, dengan bracket. Bracket tu untuk kita ikat dia punya tu lah, dekat tayar tu ada bracket macam cantik. Nanti korang boleh tengok dekat gambar tu. Itu hanyalah harga untuk dia punya brake kit. Tapi kalau untuk upah pasang yang biasanya kedai yang jual tu sendiri dia akan buat adalah antara lingkungan 200 hingga 300 ringgit upah pasang. So, more or less lebih kurang 2,500 hingga 3,000 untuk pasang brake kit ni lah. Dan kebanyakannya kedai memberikan waranti antara 6 bulan hingga 1 tahun. Apakah saiz rim yang sesuai pakai untuk brake kit ni? Well, untuk saiz rim 16 inci, rotor yang sesuai adalah 300mm. Manakala untuk yang sport rim 17 inci ataupun rim 17 inci, rotor yang sesuai adalah 330mm. Untuk 18 inci, 355mm. Dan untuk 19 inci, 380mm. Kat mana boleh beli? Well, sekarang ni kalau korang perasan, banyaknya orang jual. Terutama belah-belah KL lah, belah-belah JB mungkin mahal sikit lah. Tak dapat harga 2 lebih, mesti atas 3 atas punya. Sebab barang-barang ni banyaknya turun dekat bahagian Kelang sana kan, dekat Port Kelang. So benda tu half cut kan, biasalah. So bila dia orang recondition balik benda tu, nampaklah cantik macam baru. Padahal benda tu second hand. But anyway, it is still good lah sebab dia boleh bagi waranti 1 tahun. Macam aku cakap tadi, sambung balik kat mana boleh beli? Boleh beli dekat Shopee ataupun Lazada ataupun Facebook Marketplace. Anyway, sebelum korang beli, tolong pastikan kereta korang sesuai atau tak sesuai untuk masuk dengan kereta tu. Mostly, dia plug and play je. Yang penting korang kena tahu saiz tayar korang. Mostly yang 16, 17, 18, 19 tu tak ada masalah lah untuk pakai. Yang penting saiz rotor tu boleh masuk. Kalau tak, antara boleh masuk dengan tak boleh masuk lah. Siapakah yang patut pakai brake kit ni? Well, bagi aku lah, personal opinion lah orang yang suka main late braking dekat track dan juga orang yang kejar time attack. Sebab benda tu memang penting untuk korang kejar time attack lah. Tapi kalau macam orang yang saja-saja macam kita ni, kalau terlebih-lebih cantikkan kereta untuk make up kereta, tak ada masalah pun untuk pasang. Dan benda tu baguslah juga sebab in terms of safety memang baguslah sebab dapat menghentikan kereta korang dengan lebih cepat. Terutamanya macam turun kat genting yang pernah berlaku dekat aku lah. Brake pad tu terlalu panas sebab brake stock kan. Masa tu pakai Persona lagi lah. Tapi yelah, ni experience kan kita share kan.
Sebabkan aku pun tak guna engine braking masa tu. So, bila brake pad panas tu, dia tak berapa nak cengkam sangatlah masa turun bukit daripada genting tu. So, itu aku dapat experience dan aku share kat korang lah. So, kalau turun bukit dekat genting ke mana-mana bukit sekalipun yang agak curam, pastikan korang main dengan engine braking. Untuk kereta automatik tak ada masalah sebab dia akan tukar gear rendah sendiri. Macam EDTC yang ada pada Volkswagen. Tapi untuk kereta manual macam Persona aku tu, kita kena operate sendirilah dan tukar gear sendiri. Adakah anda rasa mahal? RM2,500 hingga RM3,000 boleh tahan lah. Tapi kalau kalau kita nak cerita pasal performance parts untuk kereta Volkswagen ni ataupun main performance parts untuk kereta lah, tak ada benda yang murah pun sebenarnya. Benda tak mahal, cuma kita yang tak ada duit. Seperti kata Bang Jaafar. Anyway, itu saja sharing aku untuk kali ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Kalau ada apa-apa soalan, boleh letak kat komen bawah. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.